Salam sejahtera, Anda kini bersama saya Ramona Aming dalam Berita Sabah, edisi 21 April 2022. Jabatan Tanah dan Ukur JTU dan Jabatan Kejaraya JKR digesa untuk memantau aktiviti mengambil batu di kawasan bukit sepanjang Jalan Montenior Holagilat Beaufort. Menurut Ketua Anak Negeri Jaimis DG, beliau kecewa dengan tindakan pemilik tanah yang melakukan aktiviti berbahaya tersebut. Jelasnya, walaupun aktiviti tersebut boleh diluluskan oleh pihak berkuasa tanpa melawat tapak, namun pemantauan harus dilaksanakan untuk menilai kesan dan memastikan jaminan keselamatan kepada pengguna jalan raya. Tambahnya lagi, struktur bukit di kawasan tersebut tidak lagi kukuh berikutan kerja-kerja pengambilan batu pada musim hujan dan membimbangkan kerana ia satu-satunya jalan yang menghubungkan kampung-kampung ke Bandar Beaufort. Terdahulu, penduduk telah menulis surat kepada JKR dan Jabatan Tanah dan Ukur namun tidak menerima sebarang maklum balas mengenai perkara tersebut. Selanjutnya, pihak mereka meragui kelulusan yang diberikan terhadap aktiviti itu dan berharap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM akan menyiasat perkara berkenaan. Seterusnya, seramai 528 orang tahanan etnik Rohingya melarikan diri dari imigresen sementara Sungai Bakap, Pulau Pinang kira-kira jam 4.30 pagi, Rabu. Menurut Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul-Zami Daud, tahanan melarikan diri setelah memecahkan pintu blok dan grill penghadang. Sementara itu, seramai 362 orang tahanan berjaya ditangkap setakat jam 10 pagi Rabu. Dalam pada itu, Ketua Polis Pulau Pinang Muhammad Syuhaili Muhammad Zaini mengesahkan 6 daripada keseluruhan jumlah tahanan meninggal dunia akibat kemalangan di lebuh raya semasa melarikan diri. Setakat jam 1 petang semalam, gerakan mencari dan menangkap tahanan yang terlepas masih diteruskan dengan kerjasama daripada Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan orang ramai. Seterusnya, perkembangan COVID-19 dalam Sabah. Sabah mencatatkan angka jangkitan baru sebanyak 83 kes, iaitu meningkat sebanyak 4 kes malam berbanding Selasa. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Kota Kinabalu dan Sandakan mencatatkan kes 2 angka iaitu sebanyak 13 dan 10 kes, manakala Penampang 9 kes, Tawau 8 kes dan Papar 6 kes. Daerah selebihnya hanya mencatatkan kes kurang daripada 5. Bagaimanapun, kadar jangkitan sporadik masih kekal tinggi iaitu 54.2% daripada semua kes baharu semalam. Sementara itu, seramai 80 orang daripada 83 pesakit baharu semalam adalah dalam kategori 1 dan 2, 2 pesakit dalam kategori 4 dan 1 pesakit dalam kategori 5. Manakala tiada pesakit yang dilaporkan dalam kategori 3. Berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Assalamualaikum kepada semua. Kami baru saja merasmikan soft opening Martia Butik di Kingfisher. Kamu boleh berdatang ke sini pada hari biasa bermula jam 9 hingga jam 5 petang. Kembali lagi bersama saya Ramona Aming dalam Berita Sabah. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO merupakan satu-satunya parti politik yang memperjuangkan pengiktirafan Pesta Keamatan sebagai perayaan kebangsaan di Sabah. Menurut APKO, sebagai parti tunggal berasaskan Kadazan Dusun Murut KDM, mereka percaya bahawa perayaan ini perlu diberi penghormatan yang besar di peringkat parti. Hasil perjuangan mereka tidak sia-sia setelah perayaan ini menjadi salah satu daripada 6 perayaan utama nasional selain daripada Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas dan Gawai Dayak. Terdahulu, perayaan ini pernah dilancarkan di Kuala Lumpur dan mendapat sokongan penuh Kerajaan Persekutuan hasil usaha murni yang dilakukan oleh para pemimpin APKO. Susulan dari itu, APKO telah mencadangkan kepada Kerajaan Persekutuan supaya tanggal 31 Mei dijadikan sebagai cuti umum Persekutuan bagi membolehkan rakyat Malaysia dapat merayakan Pesta Keamatan dan Gawai. Cadangan ini dibuat di atas nama integrasi memandangkan terdapat ribuan orang Kadazan Dusun bekerja di Semenanjung Malaysia. Sekian saja berita hari ini, saya Ramona Aming, salam hormat dan salam Ramadan.